Okay, bagi memendekkan masa kita untuk saya akan jemput Dr. Badul. Okey, ada Dr. Badruddin bin Hassan, memegang jawatan ilmu pendidikan daripada Universiti Al-Azhar. Okey, gagal sikit jadi kursi je. Kawan. Okey, silakan Dr. Azhar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan saudara pengurusi majlis, jauhnya pergi saya sampai sini di Azhar. Saya kata saya sama jabatan dengan Dr. Azhar. Jauhnya pondok. Kalau zaman sekarang ni apa isteri? Tak apalah macam mana pun. Azhar di Azhar cukup. Allahumma salli. Yang saya muliakan Tuan Ji, mungkin Tuan Ji Ramli. ya? Ramli. Ramli. Okay, mungkin pada anggapan saya orang kuat dah. Sebab tu beliau masih tetap berada di sini bersama dengan sahabat-sahabat kita, tuan-tuan puan-puan, cikgu-cikgu, staf-staf, para asatizah yang terpilih untuk berada di DA. Dan saya rasa ni kali yang kedua tu jumpa dengan saya. Saya pun rasa terkilan jugalah sebab tak dapat nak menyediakan satu persembahan yang hebat mungkin yang ditunggu-tunggu oleh cikgu-cikgu ustaz-ustaz. Sebab saya ingat saya esok hari Rabu, jadual asalnya memang hari Rabu saya ni, tiba-tiba dimaklumkan hari ni menggantikan tempat Puan Hajah Anissa kerana beliau baru balik dari Thailand pagi tadi. Mungkin sekarang ni baru sampai rumah. Tidak ada hal pula emergency. Mungkin sebab itulah dia terpaksa pulang awal mungkin daripada Thailand untuk selesaikan perkara yang berkaitan. Jadi saya diminta untuk masuk sebab pada petang ni ialah maklumlah petang saya pun sebenarnya baru balik daripada Kuala Lumpur pukul 9.30 malam. Sempatlah berehat sikit. Kebetulan hari ni saya tidak ada kelas. Besok penuh daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4.30 petang. Lepas tu hari Rabu ada istirahat hari Khamis sepenuhnya di sekolah Sultan Sulaiman, sekolah rendah. Baik, selamat kembali ke IPG.
Mungkin ada yang rasa resah, yang tak puas hati sebab cuti berada di sini. Orang cuti bersama keluarga di kebun durian mungkin, di pantai Miami mungkin, kan? Di dusun, di kebun, ataupun di mana-mana supermarket, di mana-mana negeri bercuti bersama keluarga. Tapi Dr. Azhar ni penyakit juga, masa cuti dia buat, kan? InsyaAllah tak lama dah perjalanan ataupun pakej pengisian ini nak tamat. Sebab tuan-tuan dan puan memang hebat. Sebab datang seminggu habis satu modul. Pelajar PDP daripada Johor tu 6 semester. Untuk nak dapatkan input ataupun method berkaitan dengan perjalanan seorang guru. Ya. Jadi kehebatan tu memang keselah lah. Ya. Sebab saya pun nak rehat pun tak boleh ni. Baik, tajuk yang diberikan kepada saya pada petang ni oleh Dr. Azhar, ya, bukan Universiti Azhar, berkaitan dengan teori-teori pembelajaran. Ya, saya ni sebenarnya jarang mengajar teori pembelajaran ni sebab saya banyak, walaupun ada kaitan dengan bidang saya, tetapi bidang saya tidak pernah diberi peluang untuk saya mengajar. Semua orang yang ambil. Jadi saya terpaksa mengemis bidang-bidang yang lain dengan harapan saya tidak dikeluarkan daripada sistem. Terpaksa mengajar profesionalisme perguruan. Bukan terpaksa lah, diberi. Sebab bila dah orang minta, orang tu nak subjek yang saya nak berbincang dengan petang ni, saya tak akan mengajar petang ni, kita berbincang. Kemudian saya ada pedagogi, kemudian ada pengukuran. Saya ambil yang orang tak nak. Ya, bila kita memenuhi keperluan institut dan juga keperluan pelajar, amanah tugas, mana yang tak nak tu bagi saya. Kebetulan Dr. Azhar tu bos saya second boss di jabatan dia lah. Okay, jadi yang penting perjalanan khusus ataupun perjalanan semester ini dapat disempurnakan dengan sebaik-baiknya. Ya? Jadi bidang saya memang bidang bimbingan kaunseling dan juga psikologi pendidikan. Dan sebahagian daripada apa yang kita bincangkan ini berkaitan dengan bidang saya. Tapi oleh kerana tidak beri tumpuan, kerana tak mengajar, jadi terpaksa korek balik, cari situ, cari sini. Sebab dulu saya dah sedia untuk mengajar, tiba-tiba tak dapat. Ya, memang di IPG, khusus di IPG kalau berkaitan dengan teori ni, dia 3 bulan, 15 minggu belajar. Tiba-tiba hari ni 2 jam je boleh selesai. Alhamdulillah. Saya harap boleh manfaatkan masa 2 jam ini untuk sama-sama. Walau macam mana pun saya terpaksa pilih. Sebab skop dia sangat luas. Kalau diberi pada tajuk tu 3 teori, 3 kumpulan teori, 3 mazhab teori. Teori kognitif, teori konstruktivis dengan teori behavioral. Jadi sangat-sangat luas. Jadi saya akan pilih, kita akan cukup-cukup mana yang yang sempat, yang perlu ataupun yang boleh kita aplikasikan di sekolah di mana kita bertugas. Kebetulan pula hari ni tiba-tiba laptop saya ni diubah version. Tak tahulah. Lepas pada PRN ni jadi macam-macam laptop ni. Ni nak ke PRK pula dah. Bukan. Baik, secara asasnya siapa? Tua. Sama dah. Senang dia. Soalan. Senang dari. Alright. Nali. Ya, lah. Teori senang. Baik, bila petang-petang belajar teori ni yang susah hari ni. Ya, silap-silap sikit saya seorang je bercakap sini. Orang lain semua khusyuk dan tawaduk belaka. Tak maklumlah petang-petang kat.
Baik, dari segi pembelajaran kita, disiplin kita dalam pedagogi, iaitu aktiviti pengajaran pembelajaran. Kalau kita di sekolah dalam sistem persekolahan nasional kita ni, kita ada 3 mazhab lah. Mazhab tentang pembelajaran ni, bukan tentang pembelajaran, tentang bagaimana guru nak mengajar. Perlakuan ataupun pemahaman guru terhadap murid-murid ataupun pelajar-pelajar dia. Yang pertama, ini klasik yang klasikal punya teori kognitif berkaitan dengan perkembangan otak. Kemudian dia ada konstruktivis dari segi pembangunan, macam mana dia belajar tu dari secara berproses. Yang ketiga secara behavioral ataupun secara tingkah laku. Ini yang paling popular lah dalam pembelajaran kita sebagai seorang guru yang kita amalkan. Kemudian kita boleh perbahaskan, kita boleh terapkan dalam tiap-tiap teori ini. Kita boleh kaitkan dengan mana-mana pandangan daripada alim ulama kita, tokoh-tokoh Islam kita, contohnya Al-Ghazali, Ibn Sina dan sebagainya. Kita boleh masukkan, seimbangkan. Cuma saya nak sebut sini, kalau sebut sebenarnya nama manusia tu Piaget tu, dia kadang-kadang duduk dekat kognitif, kadang-kadang orang tengok dari segi konstruktivis. Jadi dia ni dua alam. Pahaman kita, orang moden ni terhadap Piaget ni dua alam. Kadang orang tengok dari segi sudut kognitif, ada yang melihat Piaget ni dalam sudut konstruktivis. Jadi sebenarnya saya dah tukar sebenarnya tu teori perkembangan. Vygotsky memang orang konstruktivis lah. Maksudnya dia melihat murid itu belajar melalui alam, melalui orang lain, bantuan orang lain. Orang lain itu maksudnya cikgu lah. Walaupun mula tu dia belajar daripada ibu bapa dia sejak lahir. Jadi untuk kognitif, saya ambil Piaget, saya letak dalam mazhab kognitif. Secara ringkasnya itulah biodata ringkas berkaitan dengan Piaget ni. Orang yang berbangsa Switzerland, 1986 dilahirkan, meninggal pada 1980. Berapa tahun agak-agak? 80? Lebih kurang 84 tahun usia dia. Betul tak? Okay? Kemudian belajar di Universiti Zurich, Switzerland juga. Kemudian bidang yang dikaji sebenarnya dia orang ni doktor dan dalam masa yang sama ahli psikologi. Banyakkan tokoh-tokoh dulu dia lahir daripada bidang perubatan. Kemudian dia menceburi dia banyak tumpu kepada bidang psikologi. Dalam teori yang mudah, yang saya cuba permudahkan, dalam teori pembelajaran Piaget ni, dia melihat bahawa setiap apa yang dilakukan oleh individu, khususnya kanak-kanak, dia dah ada skema ni, panduan dia, berdasarkan pada pengalaman dia, berdasarkan pada bimbingan yang dia terima, berdasarkan pada tunjuk ajar yang dia yang diberikan oleh ibu bapa kalau di awal sebelum masuk sekolah. Kemudian dia masuk sekolah, dia diajar pula, dibantu oleh para guru. Dan sebenarnya ni melihat perkembangan kanak-kanak ni, dia belajar, dia memperoleh ilmu berdasarkan pada peringkat-peringkat yang tertentu. Dia ada beberapa peringkat, 4 peringkat yang terkenal lah dalam sistem pembelajaran murid ni ataupun ahlan wa sahlan. Ustaz Tuan Haji, okey. Jadi itu skema tu maksudnya kalau kita panduan lah. Kalau kita nak periksa cikgu, nak periksa karangan murid, kita ada panduan dia, kan? Skema pemarkahan contohnya, panduan macam mana kita nak bagi markah pada murid tu, dia ada panduan dia. Jadi murid anak-anak ataupun bayi, bermula daripada bayi sehinggalah ke dewasa,
Dia ada step-step perkembangan akal dia. Baik, Piaget dia bahagi kepada 4 peringkat. Ya, tahap sensori motor peringkat yang pertama, daripada lahir 0 tahun 0 hari sampailah peringkat 2 tahun. Ya, kemudian pra-operasional daripada 2 hingga 7 tahun. Peringkat di peringkat tadika 2 tahun 2 tahun di tadika, kemudian prasekolah. Bila dah naik 7 tahun dia dah bersekolah secara formal kalau di negara kita lah. Sehinggalah pada 11 tahun. Tapi kita 12 tahun. Sebab sekolah rendah kita mengambil masa 6 tahun bermula daripada 7 hingga 5 tahun 6 tahun darjah 1 sampai darjah 6. Jadi apa yang kita buat, kurikulum yang kita gubal sekarang ni masih lagi berdasarkan kepada teori kognitif, perkembangan kognitif. Cumanya sekarang Piaget dia tetapkan kalau tahap umur ni belajar dia macam ni, tidak perlakuan dia macam ni. Okey, tapi apa yang berlaku secara realitinya dalam sistem pendidikan kebangsaan kita, ya, mungkin cikgu ustazah boleh perbaiki di DA tu mungkin bila sampai tahap 7 tahun kalau ikut diajar ni dia duduk dekat operational konkret. Okey, tapi kita di sekolah harian biasa sekarang ni, sekolah kebangsaan 7 hingga 11 tahun tu dah pergi kepada tahap usia formal ataupun peringkat formal, di mana kurikulumnya tu seolah macam murid tu sudah sangat pandai sehingga darjah 1 pun dah kira formula dah dalam matematik contohnya. Saya tengok darjah 2, kalau pengalaman saya menyelia pelajar saya praktikal, darjah 2 tu murid dah diajar macam mana nak membina pantun. Kita zaman saya dulu darjah 2 pantun pun tak kenal lagi. Jadi bila penggubalan kurikulum tidak selari dengan perkembangan kanak-kanak, dia akan jadi dalam mudah kata jam crank, orang Terengganu kata. Ya, tapi saya harap di peringkat kami di peringkat pelatih ataupun penyampai sentiasa memberi perhatian kepada kurikulum-kurikulum yang kami walaupun bukan di kalangan kami sebagai penggubal kurikulum di sekolah. Ada seorang dua tu yang diberi peluang untuk membina buku teks, ada. Tapi bila kita suarakan benda ni masih lagi kurang berkesan ya Ustaz. Jadi saya harap benda ni kena tengok sebab secara psikologi, secara biologi, perkembangan kita bermula daripada tak tahu kepada tahu, dan kepada tahu lebih tahu. Cuma kita lompat daripada tahu supaya nak jadi lebih tahu di peringkat yang terlalu awal. Yang tak sesuai dengan perkembangan dia. Sebab kanak-kanak tu hidup dia cuma makan, main, tidur. Kita nak paksa dia sehingga ramai pandangan-pandangan tokoh-tokoh akademik di peringkat universiti, di peringkat kebangsaan semua menyuarakan tentang benda ni. Okey, jadi keadaan sebab dia akan mengambil masa. Untuk perubahan dari satu ke satu. Sebab sistem KBSR yang dimulakan pada 1982 waktu saya tingkatan 2. Waktu saya mula di tingkatan 1. Saya ni ditakdirkan direzekikan sentiasa mengikuti melalui proses-proses perubahan kurikulum. Darjah 1 sampai darjah 6 kurikulum lama sekolah rendah. Naik sekolah menengah kurikulum lama sekolah menengah. Sebab dah 82 tamat KLSR sambung KB, jadi tak dapat merasa KBSR. Ya? Kemudian daripada KBSR 1982 sampai 2011 barulah timbul KSS, kurikulum standard sekolah. Bermula dari kurikulum standard sekolah rendah pula dia ada improvement sampai sekarang ni bila kita pergi ke sekolah
bukan hanya murid je hadapi masalah untuk belajar, guru juga ada masalah untuk mengajar sebab nak memahami tahap kurikulum tu. Jadi mungkin DIDA ni telah diproses, telah disemak, telah diuji dalam pelaksanaan sekolah dan ni. Saya ajak tanyalah kepada pencetus kepada sekolah dan ni dalam melahirkan murid yang orang kata betul-betul menjiwai sistem pendidikan, boleh melalui dengan tenang, dengan betul lah. Seperti mana usia mereka, murid kita dapat apa yang dia perlu mengikut usia dia. Ya. Dah balik ke sekolah, darjah 1 pun ada kerja rumah, ada latihan. Jadi dulu kita jadi 1 balik main je, tak fikir pun pasal kerja rumah kerja ni Ustaz. Balik sekolah, habis sembahyang subuh, kalau tak sungai, dalam baru. Kalau tidak, bawa dalam pokok getah. Cari pokok getah zaman tu. Tak fikir pun masalah belajar. Boleh berjaya juga, alhamdulillah setakat ni. Taklah, walaupun pada masa tu belajar dengan cahaya lampu minyak tanam. Saya mula menerima cahaya api dalam kaca ni tahun 82 di kampung saya, baru ada. Barulah dapat rasa kipas angin. Ya, masa kalau sebelum tu macam tu lah, bawa kipas Cina tu. Okay, Okay, kita tengok apa proses, yang berlaku pada setiap proses mengikut teori Piaget. Okay, sebab tadi kita kata dia ada skema, maka dia usia dia belajar, dia mengenali tentang kehidupan, langkah demi langkah. Bermula daripada, kalau dari segi fizikalnya, bermula daripada bayi. Lepas tu dia mula pusing nak meniara. Adakah umur 2 bulan tu dah boleh meniara? Umur berapa sekarang ni anak kita? Kalau orang ada anak kecil lah, berapa? 3 bulan ke atas baru boleh. Ataupun keluar-keluar tu memang dah meniaga dah. Ada kan? Maknanya langkah demi langkah. Lepas meniaga baru dia mula mengangkat akak punggung dia. Lepas tu baru mula mengangkat menggunakan tangan, kekuatan tangan dia. Kemudian barulah dia angkat badan dia kan, dengan tangan dan kaki baru boleh mengangkat. Lepas mengangkat tu lari. Tak kan, duduk dulu kan. Lepas duduk baru berdiri, lepas diri mau pegang lagi. Cepat je sayang. Mau pegang tangan kan. Lepas tu barulah boleh berjalan dan berlari. Zaman saya dulu mungkin ustaz Sahim pun dulu, mak ayah latih nak berjalan pakai gunung buluh yang dipacak di atas tanah. Kemudian dia buat palang, pegang tu pusing macam orang tawar. Free je, buluh free ustaz. Itulah cara kami dilatih untuk berjalan. Ya, pacak buluh, pacak kayu dulu, lepas tu ambil buluh bubuh dalam kayu bagi musim tu, letak kayu buat palang macam L tu. Nak jalan, nak latih jalan, pegang kayu tu lah. Makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Okay, kulit pusing situ. Lama-lama boleh berlari. Bukan setakat berlari je, terjun sungai pun boleh lepas tu. Okay. Seterusnya, dia bila kanak-kanak ni dia diajar tentang rangsangan. Disebutkan rangsangan melalui lampu dan bunyi. Sebab kanak-kanak ni suka bunyi. Deria dia yang cepat sekali adalah pendengaran itu bunyi dia. Dan dia sebab tu bila bayi tidur kan, kita tengok mak ayah gantung bunga apa tu, yang buat macam rama-rama tu, gantung kat buaya kan, berkala-kala. Tak boleh gantung warna putih saja, warna merah saja, tak menarik. Esok-esok bila anak tu besar, mak sembak saya kecil dulu, mak gantung warna putih dengan merah dengan hitam je. Sebab tu dengan bukan putih hitam. Tapi tak kan, kita bagi rangsangan supaya kita membina. Sebenarnya orang tua lama dulu dah jauh, dah advance dah dalam hal mendidik anak-anak tentang rangsangan.
buat macam-macam benda, bunyi-bunyian dan sebagainya. Ya, dulu mainan-mainan bergetah kan, bentuk itik lah, ayam lah, macam-macam. Dia ada bunyi. Sebab bunyi itu adalah daya tarikan. Tarikan itulah yang merangsang perkembangan otak kanak-kanak. Okey, kemudian memberi perhatian sesuatu yang lebih lama. Okey, kanak-kanak ni dia bila dia dengar bunyi, walaupun dia tak bercakap tapi dia tahu apa bunyi yang dia dengar. Kalau dia bunyi lain, dia akan jadi apa? Jadi bukan benyung kan? Dia jadi apa? Dia jadi blur sekejap kan? Dia nak memahami bunyi-bunyi tu. Kemudian bila dia dah makin meningkat, dia dah boleh pegang, dah boleh merasai, kan? Kemudian dia akan guna dia sambil dia dalam buayang ke, contohnya botol susu, kalau bagi benda lain dia akan masuk mulut dah. Masuk juga, tapi dia akan tahu itu bukan botol susu. Mungkin dia akan reject ataupun dia akan menolak dengan tindakan dia menangis. Okey, kemudian objek yang tetap dan sebagainya, dari segi teori ya. Baik, bila dia berkembang sedikit, bila dia dah makin besar dah boleh meniaga. Kan bila kita letaknya, kenapa dia tak duduk melentang sampai sejam? Dia akan cuba, akan pusing, akan meniaga. Sebab sifat perkembangan itu dia akan cuba mengubah daripada satu, dia akan cuba mengubah, akan menguasai, akan mengalami perubahan itu. Dia akan buat untuk tidak lagi bagi, tapi dia akan cuba meniaga pula. Okey, letak je, niaga letak je. Kalau kecil-kecil letak tepi kata, jatuh katil. Sebab tu kena sendal dengan mata. Okey, kalau peringkat mengikut PAJ, kalau 2 hingga 7 tahun, bahasa dan simbol itu menjadi dan isyarat juga menjadi pengalaman dia, mendapat pengalaman daripada situ. Sebab tu masa bayi kita kan bila nak cakap dia, kita banyak tepuk tangan kan, kita agah dia kan. Betul, lama dah kita buat, cuma kita tak perasan je. Sebenarnya kita adalah pelaksana teori ni kan. Nak cakap kita tepuk tangan dulu, tengok anak orang comel-comel kita nak cubit lah, kita tepuk tangan baru nak ambil, supaya timbul rasa percaya daripada bayi, dalam kalangan bayi ataupun kanak-kanak itu kepada siapa yang dia sedang berkomunikasi. Okay? Tapi macam mana seorang bayi itu dia boleh kenal mak dia? Tak salah mari macam mana pun, kalau bukan mak dia tetap dia tidak akan. Sedangkan dia tak boleh bagi telefon ni, dia bukan mak saya. Sedangkan orang nak ambil pun dia boleh menolak. Okey, yang pertama sebab bau. Dia akan simpan dalam memori dia bau mak dia tu daripada lahir sampai bila-bila selagi kita selagi hidup dengan mak dia. Kemudian counter diri sangat menonjol. Apa maksud counter diri? Sifat melawan. Menjaga diri ya, counter diri tu. Sebab tu bila kita nak ambil, bila orang lain nak ambil, bila seorang bayi tu dia duduk dengan mak dia, bila orang lain nak ambil, dia akan melawan kan. Dia tak nak. Maksudnya dia counter diri dia supaya tidak terlepas ke orang ambil dia. Okey. Baik, boleh mengelaskan objek pada tahap asas secara tunggal dan mudah. Sebab tu kita tak boleh bagi benda-benda yang berbahaya, yang tajam, supaya dia tahu. Walaupun dia tak tahu, yang itu boleh mencederakan dia. Tapi kalau dia kena kemalangan yang akan berlaku pada dia akan menjadi satu pengalaman yang sangat menyakitkan bagi bayi, dan mungkin membawa kepada trauma. Bayangkanlah kalau kes bulan lepas yang campak anak daripada tingkat 1 ke bawah sebab anak
nangis, lapar, tak ada apa? Tak ada makanan. Tak boleh nak berfikir, campak anak. Ke tingkat 1. Dari tingkat 1 ke bawah. Boleh menyusun objek. Okey, kalau di peringkat menyusun objek dalam satu baris tetapi tidak dapat menggerakkan perbezaan antara baris, agak-agak ni umur berapa? Anak ni dah mula merangkak kan? Merangkak kemudian duduk. Sebab tu kita pergi Lego lagi apa ni? Benda-benda yang merangsang anak tu. Okay, Lego yang besar kan, yang kecil masuk mulut nanti. Yang besar tu dia boleh usul di tepi dia boleh dia boleh letak sebab dia dah boleh bergerak secara merangkak. Sebab itu adalah perkembangan dari segi kognitif dia. Dan walaupun dia tak boleh nak tentukan yang ni 4 segi, yang ni 3 segi, yang ni 2 segi, yang ni 1 segi. Ada ke 1 segi? Okey. Jadi dia boleh tertarik ataupun benda tu boleh merangsang dia untuk bergerak ke situ ke sini untuk mendapatkan benda-benda yang dia suka. Okey, 7 hingga 11 tahun. Ni dunia kita. Sebagai seorang guru di sekolah. Telah menggunakan peraturan yang jelas dan logik dan ditandai dengan keterbalikan dan keabadian. Maksudnya peringkat ilmu 7 hingga 11 ni kita dah boleh cikgu dah mula perkenalkan peraturan-peraturan. Masuk ke kelas, buka kasut, lagi apa lagi? Beratur di luar kelas sebelum masuk kelas. Boleh kena baca doa. Kan? Dia dah menerima peraturan-peraturan secara formal. Okey. Dan benda tu akan berlaku selama 5 hari seminggu bila dia datang ke sekolah kan. Jadi dia akan buat lama-lama secara habitnya dia akan simpan dalam memori dia untuk hari-hari dia yang berikutnya dengan peraturan-peraturan. Okey. Darjah tu ada peraturan tak? Ada yang mengajar darjah 1 kat sini? Ada kan? Okey. Kemudian kanak-kanak mula berfikir secara logik tetapi hanya dengan objek konkret. Apa maksud dia? Contohnya kita mengajar matematik darjah 1. 1 campur 1. Kita sebut 1 campur 1. Dia boleh terima tak 2? Kita sebut je secara lisan. Okey, 1 campur 1 2. Dia boleh terima tak 1 campur 1 tu bawah 2? Dia akan terima konsep 1 campur 1 tu 2 apabila dengan menggunakan objek, sama ada objek itu bentuk maujud ataupun bentuk grafik ataupun sebagainya. Zaman saya sekolah dulu, cikgu ajar matematik 1 sampai 9 menggunakan batu di luar bilik belajar. Masuknya matematik, okey, petik batu. Keluar petik batu. Banyak mana cikgu segenggam. Lepas tu masuklah kelas habis tangan merah sebab batu tu di atas koridor di tepi jalan, di tepi kelas tu mana ada tar lagi masa tu. Jalan merah aja. Petik batu satu lah. Bila dah peluh tangan kan, habis baju. Okey, balik rumah, mak ingat kita gomol dengan kawan-kawan. Sebab baju merah kan, ingat berguling dah sana. Itulah cara pendekatan yang masa tu terbaiklah pada masa tu sebab kita guru mengukuhkan pemikiran ataupun tahap pembelajaran murid dengan menggunakan benda-benda yang mawjud dia panggil. Benda-benda yang boleh dipegang, boleh dirasa, boleh disentuh dan boleh digunakan. Dia boleh dimanipulasi. Dia cikgu guna komputer, tunjuk kat komputer je budak dia satu. Kotlah mana tahu kau dah makin maju, makin banyak dah peruntukan Ustaz Him dah cikgu dalam kelas tu guna
ajar pecahan pakai beli roti burger. Potong lepas tu pecah 4 sebab 1/4 nak ajar pecahan kan. Sudah tu makan. Makan satu penjuru tinggal lagi berapa? 3. Ni orang panggil 3/4. Sekali tak ada ajar habis dah roti. Seterusnya tahap peringkat terakhir dalam teori Piaget dia kata umur formal. Formal 11 hingga peringkat dewasa. Maknanya peringkat ni bekerja dengan berkesan secara sistematik dan juga konkret. Peringkat konkret. Maksudnya kita tak mengajar pakai bahan-bahan wajib lagi dah. Kita hanya belajar secara dia panggil bentuk abstrak. Maksudnya kita boleh hanya tulis di papan hitam, murid boleh dah boleh faham, dah boleh terima. Ya. Kemudian boleh mula belajar secara gabungan. Okey, tanpa lagi kita menggunakan kaedah tunjuk bahan, tunjuk barang. Okey, tahu apabila A dicampur dengan B, apa akan hasil C. Maksudnya kalau buat macam ni, dia akan jadi macam ni. Itu maksud dia. Ataupun kalau dari segi saiz, dua barang yang dicampur, contohnya warna. Warna biru campur merah campur kuning. Biru campur kuning akan menghasilkan, kan? Tak ada kaitan dengan politik ya. Sebab tu jadi hijau banyak lagi Ustaz. Sebab orang suka campur. Okay? Itu maksudnya dia tahu hasil daripada satu benda dengan satu benda akan menghasilkan. Sebab tu di peringkat tahunan ni subjek RBT dia contohnya masak kan. Dia boleh ajar macam mana cara masak lah. Tapi RBT ada tak di dah subjek RBT? Tak ada lagi ya. Subjek RBT ni sebenarnya kemahiran hidup. Okay. Kemudian proportional tu maksudnya dia tahu bagaimana, berapa nak digunakan untuk bahan A, bagaimana nak digunakan bahan B untuk menghasilkan C tadi. Okay. Proportional tu maksudnya sebab berapa bahagian dia, berapa bahagian. Portion. Okay, buat yang nasi asas pada satu kandungan, satu jenis kandungan. Sebab tu masa ni kita dah ajar menulis karangan. Sebab dalam karangan tu murid akan menterjemahkan kefahaman dia dan akhirnya dia menulis apa idea yang ada dalam kepala dia. Contohnya kita buat karangan suasana hari raya suasana hari raya Aidilfitri contohnya. Kita gunakan suasana hari raya itu untuk membimbing murid menulis karangan. Jadi dia akan membayangkan tentang suasana hari raya, kemudian dia akan menulis tentang suasana apa yang dihadapi hari raya ni dekat bulan 8 ni, suasana kemerdekaan di tempat saya, di negeri saya, di negara saya. Tentang menulis karangan. Okay? Jadi dia tak payahlah, murid tu tak payah pun dibawa ke tempat sambut merdeka sebab dia dah dapat pengetahuan selamat dia melalui audio, melalui media sosial dan sebagainya. Taklah payah kita nak menulis ataupun nak mengajar murid untuk menulis karangan tentang sambutan kemerdekaan. Sebab dia dah boleh generalize, dia boleh dah absorb apa yang dia lihat untuk dijadikan sebagai kita jadikan sebagai bahan dan dia gunakan pengetahuan itu untuk menulis karangan. Tapi kalau murid Raja Henam ni habis je dululah, zaman habis UPSA, cikgu akan bawa pergi mengawal Kuala Lumpur sebagainya. Ada yang terlibat lah tu, yang terpilih pergi perawatan. Sebenarnya itu kaedah konstruktivis. Dia melihat, dia mengalami sendiri apa yang dia dapat, dia tengok. Itulah yang akan membantu murid tu ataupun di naik sekolah menengah nanti untuk dia meneruskan pembelajaran dia.
Okey, ada tadi dari segi perkembangan fizikal dan juga perkembangan kognitif murid, anak pun individu ataupun anak-anak kita ataupun murid kita. Dalam teori ini juga dia ada memberi penekanan tentang apa yang berlaku dalam 4 peringkat tadi tu ke peringkat yang seterusnya. Apa yang berlaku setiap peringkat tu. Ni. Daripada perkembangan dia tadi, daripada umur kosong hingga dewasa tadi, dia ada 4 peringkat kan. Peringkat sensori motor, tempat dia rasa, kemudian dia peringkat semi pra-operasional, kemudian operasi konkret, kemudian pada peringkat formal. Daripada 4 tu dipecahkan lagi pula, dikembangkan lagi pula menjadi 4 tahap proses. Okey, yang dipanggil peringkat awal ialah skema. Okey, skema ni maksudnya pengalaman, berdasarkan pada pengalaman dia membesar tadi, dia sudah ada pengalaman ataupun pengetahuan apa yang berlaku dalam hidup dia, sama ada dia di rumah ataupun di sekolah. Jadi dia bila dia dah ada pengalaman tu, dia dipanggil panduan untuk dia. Skema tu lah. Skema tu yang dikatakan skema tu. Okay? Bila bermula panduan hidup dia, skema dia tu? Sejak dia mula dilahirkan. Okay? Sebab tu dalam Islam kita tu kita mula dengan azan, iqamah kan, yang tidak ada pada saya lah agama-agama lain. Kalau Kristian tu dia panggil apa tu? Baptis kan, untuk nak mengukuhkan kelahiran kita tu dengan apa yang akan kita pegang sampai mati. Okay? Kadang-kadang orang sekarang ni dia tak berapa ambil berat sebab dia kata itu bukan benda wajib. Okay? Nama-nama pula lahir kat hospital pula. Okay? Tak dan, ayah pun tak dan lagi. Agak ke agak ke misi tu azan. Gamaknya lah. Okay? Sebenarnya itu adalah tanggungjawab yang kita kena tunaikan. Sebab benda itulah yang akan membimbing setiap individu yang ada, terutamanya kita lah, anak-anak kita, generasi kita dalam agama Islam tu, untuk terus kekal dengan dan istiqamah dengan ajaran kita. Pembentukan skema bermula sebaik saja. Okay? Bayi kalau dia lahir, ikut Piaget ni, dia kata lengkap dengan beberapa gerakan pantulan yang dikenal sebagai skema, seperti gerakan menghisap, memandang, mencapai, merasa. Sebab dia berdasarkan kepada deria, motor dia. Okay? Tapi kadang-kadang sampai umur 12 tahun di sekolah pun isap jari tak habis-habis lagi. Ada kan? Nama kita semua parti. Okay? Kalau dalam satu teori, dalam satu teori itu dipanggil teori lekatan. Dia tidak ada kepuasan. Mungkin kepuasan ketika dia menghisap susu. Okay? Menghisap dia tahap kepuasan itu maknanya tak tercapai. Mungkin berlaku bila dia belum betul-betul kenyang dan lepaskan ataupun dah tak ambil balik botol susu lah. Kalau susu dah ada lah. Sebab bayi itu tidak mencapai kepuasan tahap kekenyangan yang sepatutnya. Okay? Habis hisap jari, balik rumah hisap bucu bantal. Kalau tidak pun bucu kain. Okay? Kalau dulu bucu kain batik, kain batik dijadikan kanak-kanak dulu. Dia tak hisap kain pelekat, dia hisap kain batik. Itu yang pelik walaupun anak adalah anak lelaki. Tu dia panggil reflect kepada tindakan psikologi bila dia tidak mendapat kepuasan ketika makan minum susu lah, menghisap susu. Okay? Kemudian skema itulah yang akan menentukan apa tindakan bayi. Contohnya, bila dia duduk bersama dengan kawan-kawan bayi-bayi kan, yang dah boleh duduk, boleh berjalan. Cuba kalau kita orang dewasa ke siapa-siapa nak ambil barang yang dia miliki, yang dia pegang.
Apa jadi? Sebab pada dia ada authority. Pada dia adalah berauthority untuk memiliki sesuatu tu sepanjang masa. Okay? Sehingga mak duduk dengan ayah pun tak boleh. Dia marah. Pertama mak pergi pegang ayah. Buat apa nak pukul mak, nak pukul ayah kan? Apa tindakan dia? Sebab dia rasa dia mempunyai berhak ke atas sesuatu tu. Kalau mak dia, kalau ayah dia, kalau dia banyak pada ayah, dia marah pada mak. Kalau dia marah pada mak, ayah lah yang jadi orang yang paling dia reject, dia tak terima. Okey. Okey, daripada skema dia pergi kepada asimilasi. Macam mana kita nak pegang pada murid kita ni? Macam mana berlakunya asimilasi? Apa contoh asimilasi? Perlakuan, tindakan ataupun tutup mak yang mana? Okay, asimilasi maksudnya dia dah ada pengalaman, dia dah ada pengetahuan, ada skema dia. Kemudian ada benda baru masuk, benda baru yang dia lihat dalam hidup dia. Macam mana saya nak bagi tahu? Dia terima benda tu ke dalam diri dia dan dia sesuaikan apa yang ada dalam diri dia sebelum tu untuk dijadikan sebagai pengalaman baru ataupun amalan baru dalam kehidupan dia. Macam mana nak beritahu? Masa kecil dia pakai kasut yang ada. Masa kecil kan kanak-kanak pakai kasut ada tali tak? Tak ada tali kan? Pakai Z on tu kan? Bila pergi ke sekolah ada juga yang ada masih guna yang tu ataupun yang diperkenalkan kepada yang bertali. Daripada kasut yang dia pakai yang guna Z on tu kepada tali, daripada yang mudah kepada bertali tu, itulah proses asimilasi. Makan nasi dengan kicap, lepas tu makan nasi dengan sos. Mula-mula makan nasi dengan kicap. Anak saya sampai umur 26 pun kicap tak tinggal lagi ni. Tak ada lagi. Masa makan nasi ayam ke nasi minyak ke semua ada kicap. Dah nak kahwin dah ni, kicap tak tinggal lagi. Sebab apa ya? Memang berasimilasi sungguh. Ya. Daripada makan nasi apa tu? Nasi penyet kan? Nasi lembek. Kemudian zaman tu sebelum nasi lembek tu nasi lagi? Lupa dah nama-nama makanan ni. Nama dia pun ada anak kecil ni Ustaz. Nestum kan? Paling popular lah tu, paling glamour lah tu Nestum. Kepada nasi kan? Daripada nasi, sebelum nasi biji, nasi jadi nasi bubur dulu kan? Daripada nasi bubur nak pindah kepada nasi yang apa? Yang kerah tu kan? Itulah dipanggil proses asimilasi. Kalau kanak-kanak tak boleh asimilasi, sampai ke tua kena makan nasi lenyek tu. Walaupun bila dah tua memang kena lenyek pula semula sekali lagi. Sebab dah gigi tak ada. Kan? Okay, itu asimilasi. Okey, dia bagi contoh kalau tengok apple dah orange, dia pegang limau yang dipegang peringkat awal kepada apple yang diperkenalkan kepada apa, kemudian dipegang apple juga. Jadi proses memegang limau dan apple satu benda yang sama. Mungkin bentuknya agak berbeza. Limau dia agak kesat sikit kan kulit dia. Tapi kalau salah picit masuk mata, pedih kan? Okay, jadi itu proses yang dikatakan asimilasi. Yang mudahnya macam tadi lah saya cakap tu. Asal daripada kasut yang berloceng kemudian berpelekat kepada bertali. Kan ada lagi orang yang pakai kasut yang berpelekat tu, tak ada pakai tali. Senang pakai masuk je kan. Kemudian daripada asimilasi dia berpindah kepada akomodasi.
Okay? Cara yang lama ditambah dengan cara yang baru, itulah yang dikatakan akomodasi. Dia dah pengalaman memakan nasi daripada nasi bubur kepada nasi, kemudian lepas tu dia makan apa lagi yang hampir-hampir sama dengan nasi ataupun bahan daripada nasi itu. Roti kan. Maksudnya ada bahan lain. Rupanya kanak-kanak ni dia akan menerima bahawa bukan nasi saja yang boleh dimakan. Okey, ada lagi benda-benda yang roti dan sebagainya. Jadi roti dengan nasi itu bila masuk je roti dalam kehidupan dia, itulah proses akomodasi. Pengalaman dah ada, pengetahuan dah ada, tapi bila ada benda baru yang masuk, okey, macam cikgu nak pergi sekolah, nak asimilasi dengan apa yang ada di sekolah. Kalau duduk di sekolah A, semua kelengkapan dah ada, semua teknologi dah ada. Pergi ke sekolah B, lagi canggih rupanya di sekolah tu. Bagaimana guru tu menggunakan, menyesuaikan diri terhadap apa yang ada di sekolah. Itulah asimilasi. Dan lagi baru masuk, lagi banyak masuk, dia akan jadi akomodasi. Yang keempat, yang terakhir adalah ekuilibrasi. Okay? Proses keseimbangan. Bagaimana cara lama dan cara baru kita seimbang, kita guna, kita mesh dan mesh untuk jadikan sebagai satu cara. Kalau kita sekarang ni dalam kaedah kita mengajar, kita guna hafalan, kemudian kita guna apa lagi? Proses nak bagi murid ingat. Hafalan, kemudian pengulangan, dengar, dia baca daripada buku, dia pergi kepada bahan-bahan daripada elektronik. Okey? Dia akan membantu, dia akan melalui proses-proses yang semakin hari semakin kompleks dalam hidup dia. Okey? Satu masa nanti mungkin cikgu murid kita tu dah tak payah bawa buku lagi dah. Okey? Sekarang ni kita dalam istilah pembelajaran kita menghadapi dunia pembelajaran, dunia blended learning. Blended learning, pernah dengar kan? Okey, daripada blended learning kita akan pindah kepada hybrid learning. Hybrid learning pun dah berlaku. Okay? Daripada blended learning itu dia gabungan daripada belajar. Kalau tempat kita boleh murid itu boleh belajar menghadap guru dan juga menghadap komputer dalam masa yang sama. Okey? Tapi bila sampai ke peringkat hybrid learning, murid kita tak ada lagi dah depan kita, tapi kita kena mengajar. Sebab apa? Baru ni kan masa pengalaman kita adalah Google Meet kan. Google Meet guna selain daripada Google Meet apa lagi? Zoom, Facebook, Telegram, WhatsApp. Masa itulah WhatsApp bila Telegram kita daripada kita hanya menulis kepada boleh bersemuka. Kan? Dari satu kelas Telegram pun dah boleh guna. Daripada situlah nanti bila satu peringkat hybrid betul-betul pure hybrid. Saya mengajar di IPG saya di sini. Kelas saya ada 20 orang, tapi dalam masa yang sama murid daripada IPG lain boleh ikuti pelajaran apa yang saya ajar di seluruh Malaysia. Okey? Jadi pensyarah dia tak perlu ajar lagi lah. Dia hanya mengikuti pembelajaran dia bersama dengan saya ataupun pensyarah di sini. Okey? Itu dia panggil hybrid. Maknanya separuh ada di kelas, separuh lagi tidak ada di kelas. Okey. Kemudian hasil benda-benda yang saya tunjuk ni satu masa nanti mungkin bukan lagi dalam bentuk ni. Dia mari dalam bentuk AI pula. Artificial Intelligence. Tengok dinding tak ada benda, tapi bila pergi sentuh keluar gambar. Okey. Nah, itu binaan akomodasi dan asimilasi yang kita akan tempuh
sedikit hari lagi. Contohnya orang sebut sekali kereta Tesla. Sebenarnya Tesla tu konsep Tesla tu dah ada pada Proton dah sebenarnya. X70 tu kan, yang kata bagi arahan, boleh bagi arahan je kereta tu akan bawa. Masuk dalam kereta katanya, where to go, kita pun sebut parit. Jadi lepas tu boleh tidur, jangan-jangan duduk dalam parit sungguh. Okey, maknanya konsep tu dah berlaku sekarang. Dan satu lagi teknologi yang berlaku di di China sekarang ni, dah lama dah ada praktis sejak tahun awal 2000 ni. Kita membeli barangan runcit tak payah nak kedai lah. Isi dalam internet, robot ke hantar ke rumah. Siapa pernah pergi kedai mamak yang ada robot pergi hantar air, pergi hantar makanan tu? Kan? Di China lama dah benda tu. Kita terkejut tengok keadaan mamak. Anak kita siapa tak nak minum, nak tengok benda tu gerak aja. Okay? Sebab dia dah mula pada awal tahun 2000 je benda tu. Nah, dunia semakin hari semakin maju dengan teknologi. Akhirnya dia akan mengambil alih peranan manusia untuk kehidupan kita lah. Okay? Dulu kita sebut pasal kereta terbang kan. Kita tak buat lagi. Tapi ada orang di negara dah mula buat. Dan akhirnya benda tu boleh diterima, kita terima dan dia sebagai satu elemen dalam kehidupan. Macam di Jepun. Okay? Di Jepun kan dia buat kerja kan. Tengah hari dia direhat dalam satu tempat, siap mandi, siap baju yang sama, masuk mandi. Bila masa dia mandi, baju dia sangkut situ, baju ni dicuci dan digosok sekaligus. Bila sudah mandi, dia akan pakai balik baju yang sama. Di dalam satu bilik. Bukan di dalam bangunan. Sepanjang jalan kita bergerak di depan kedai, dia ada kios-kios dia macam kios kan. Nak mandi masuk je dalam tu, siap mandi, buka baju, sakut semua, sakut yang dalam sakut situ. Bila sudah mandi, bersih lah yang tu. Siap dengan air lagi. Pakai semula, pergi kerja. AI. Apa tu? Artificial Intelligence. Kebijaksanaan buatan. Okay? Sebab tu sekarang ni pelajar-pelajar di universiti ke, di peringkat IPG ke, hadapi suasana yang macam ni. Sehingga kadang-kadang kita baca dihasilkan satu tugasan, kita rasa macam tak logik je budak menulis yang ni. Rupanya dia dapat daripada internet tak sampai pun 1200 patah perkataan, dia bagi arahan je, keluar 1200 patah perkataan. Apa yang nak tulis menggunakan program ChatGPT. Okay, jadi makin lama makin mencabar tugas kami. Makin senang bagi pelajar, tapi sejauh mana kita nak melihat bahawa itu adalah hasil mereka yang sebenar-benarnya. Pasal guna kaedah mengesan plagiat. Okey? Baik, apa implikasi teori ini? Kalau kita nak belajar teori, apa yang kita nak memberi peluang kepada kita untuk menjadi seorang guru ataupun membawa metod ataupun metodologi dalam pengajaran kita di dalam kelas. Yang pertama, dia cadangkan dalam teori ini, dia kata pengetahuan yang diperoleh oleh murid boleh bertahan lama sebab lebih mudah diingati oleh murid, sebab dia belajar daripada benda yang konkret, yang objek, daripada benda yang konkret kepada yang abstrak. Daripada bahan yang kita guna ajar di matematik 1+1 mungkin dia bawa apa? Guna lidi ke, peringkat awal kan, peringkat konkret, bawa lidi, bawa kayu aiskrim ke, kita suruh dia bawa kan, batu ke dan sebagainya, kepada abstrak hanya tulis di papan tulis. Tak perlu lagi kan kata 5 nak kira matematik, bawa lagi bahan-bahan yang tidak kira. Pergi kepada, dan akhirnya pergi kepada kalkulator. Okay. Dalam teori ini juga dia menekankan kepada guru memberi peluang kepada murid untuk memberi pendapat, sebab
apa nama ni? Murid itu melalui perkembangan kognitif dia, perkembangan otak dia, kita tak akan dapat melihat pencapaian ataupun prestasi ataupun kebolehan kalau kita tak bagi peluang kepada murid untuk bercakap, beri pendapat. Sebab itu adalah pembelajaran, sebab itu ditekankan dalam pembelajaran PAK21, murid banyak yang kena terlibat. Kita hanya di awal dan di tengah pembelajaran, jika perlu kita bagi arahan, kita bagi panduan, kita tengok murid buat, kita bagi panduan, akhirnya kita minta murid buat kesimpulan ataupun beri pendapat, dan kita kukuhkan. Guru ni hanya kukuhkan apa yang murid belajar dengan apa yang kita ada dalam RPH kita, konten yang kurikulum kita yang kita nak sampai pada satu masa tu. Sebenarnya tugas tu kalau kita ikut tu, makin berat ke makin ringan. Kita nak wujudkan, kita nak latih murid tu untuk berbincang, belajar dalam kumpulan tu, ke awal tu akan jadi susah sikit. Tapi bila lama-lama, bila dah murid kita dapat menguasai, dapat memahami, tugas kita semakin hari semakin mudah. Itu yang dikatakan guru sebagai pemudah cara. Itulah konsep dia. Bagi peluang banyak supaya murid berfikir, guru kena sediakan suasana pembelajaran yang menggalakkan murid itu berfikir, supaya dia dapat 1 campur 1 bukan lagi 2. Okey? Apa nama ni? Jet ke apa yang jatuh ni? Yang dekat terminal ni. Main dulu saya lalu kawasan tu. Kau terbang tu kan? Kau terbang tu jatuh, ada api minyak ke? Sebab api minyak jatuh. Tak nampak dah. Kita tak boleh fikir benda-benda lain yang menyebabkan dia terjatuh. Contohnya. Okay? Jadi dia akan melihat bukan hanya satu, tapi ada 2-3 perkara lagi yang boleh kita lihat untuk jadikan sebagai, kalau kemalangan itu penyebab kemalangan. Okay, kalau kita kata sebab apa berlaku kemalangan? Sebab nak laju, memotong di tempat yang tak sepatutnya, hilang sabar, kurang sabar dan sebagainya. Tapi ada sebab-sebab lain yang kita nak minta murid kita berfikir, biar orang kata apa, berfikir di luar kotak. Kita bagi peluang. Bagi peluang murid untuk mencuba perkara baru. Jangan kata tak boleh. Awal lagi tak boleh. Belum buat lagi tak boleh. Boleh tak cikgu nak buat ni? Tak boleh. Jadi murid ni boleh buat apa lama-lama. Okey? Asalkan kita memberi bimbingan. Okey? Di akhirnya baru kita akan buat conclusion bahawa okey, ada awak buat macam ni, awak rasa macam mana? So, awak apa pendapat awak? Boleh ke tak boleh? Okey? Kalau boleh, kita nak murid itu bagi sendiri yang bagi jawapan kepada apa yang dia cari. Itulah yang akan jadi simpanan dalam minda dia untuk jangka masa yang lama. Okey? Meningkatkan motivasi, meningkatkan kemampuan murid untuk menyelesaikan masalah mereka. Bila sebut masalah, apa kaedah pembelajaran yang kita boleh perkenalkan kepada murid-murid? Pembelajaran berasaskan masalah. Okey? Problem based learning. Okey? Banyak nanti dalam pedagogi nanti, kalau siri yang berikutnya, cari orang yang boleh bagi panduan tentang pedagogi yang yang terkini. Banyak belajar ada dah kan khusus slot pedagogi kan? Siapa dia yang bagi? Tak tahu semuanya. Okey. Sebelum kita pergi kepada Pak Cik ni, Pak Cik Vygotsky ni, saya nak saya hilangkan hilangkan tu mata tu. Saya nak tunjuk satu cerita. Tak tahulah ada bedak pun keluar bedak.
dah pergi. Prosesnya semua guru saya suka bawa tajuk ni lah. Suka tayang supaya dia orang berfikir apa nama ni, tugas seorang guru dan tugas-tugas guru. Kalau ikuti cerita ni daripada awal, memang sangat seronok dan bisa menitiskan air mata. Okey. Tambah-tambah pula sekarang ni rakyat Malaysia dihidangkan oleh cerita MB Kedah kan. Bagaimana kesusahan dia yang dia alami sehingga dia jadi jahat kerana susah. Jadi masing-masing nampak emo je bila baca cerita dia. Siapa tak tahu, sebab saya sendiri pun jadi gitu juga, terpengaruh. Okey. Cerita ni sebenarnya kedua beradik ni dia anak murid yang sangat cerdas. Cerdas pula dah. Cerdas. Cakap pun dah tersyasyor dah ni. Berapa orang? 350 patut. Oh. Sebab sedih tu kan. Jadi cerdas lah. Okay, tapi dia banyak benda yang tak boleh nak mak dia tak boleh nak sediakan untuk dia. Dan adik tadi tu, adik dia apa nama tak ingat lah. Raimi ke Syami gitulah. Hari-hari pergi sekolah kena rotang sebab dia lewat masuk kelas. Jadi yang cikgu tu cikgu PKM. Nak jadi PKM tu janganlah jadi macam tu dah pergi akhir tak apalah jadi macam tu. Awal-awal tu janganlah. Adik dia tu setiap hari memang kena rotang dengan cikgu PKM sebab cikgu akan bawa tak bawa buku sebab memang tak ada. Bukan tak bawa tapi tak ada. Pensel pun pinjam guna hak abang. Disambung pensel guna tudung pen tu nak menulis. Sebab pensel tu dah pendek. Kan nak bagi panjang nak bagi masuk kena sini kan. Dimasukkan tudung pen diikat dengan buluh supaya masih boleh guna sampai pensel tu betul-betul habis. Okay, jadi akhirnya cikgu tu terdetik, PKM tu terdetik. Sebab apa? Budak ni abang ni selalu gaduh nak balik siapa dia tak boleh masuk kelas tambahan. Cikgu buat kelas tambahan sebab nak UPSR kan, ni zaman UPSR ni cerita ni. Tak boleh masuk abang dia. Sebab terpaksa balik berkorban untuk nak tukar baju dengan adik. Adik pula nak pakai. Dan adik pula sangat pandai main bola tapi tak boleh nak main sebab kasut bola tak ada. Nak main petang, esok abang pula nak pakai kasut takut rosak. Pagi adik tu akan hantar nasi lemak ke kedai-kedai di sekitar tempat dia duduk tu untuk dapatkan duit. Petang abang pula pergi kutip. Pagi adik hantar. Itulah kehidupan. Dan mak dia tu memang cedera tak boleh nak buat kerja berat sebab kaki dia kena api tu kan. Menyebabkan dia jadi apa? Orang dia orang kata apa? Kena api tu kan sampai jadi macam tegang kan. Okay, saya tengok ni isteri saya pun rasa masa dululah. Isteri saya pun mengalir air mata, isteri saya pun tupang mengalir air mata. Saya ni jiwa lembut walaupun nampak je ganas. Okey. Baik. Apa yang saya tunjuk tu, kita nak relate dengan apa yang Vygotsky kata. Okey? So kita pergi kepada teori, saya harap dapat habiskan 3 teori tu. Tak tahu Vygotsky ni pun panjang juga. Dia tulis teori panjang-panjang tu suruh kita baca. Okey, seorang berbangsa Rusia kan? Rusia ke apa? Okey, Rusia. Bangsa Rusia. Baik, mengikut tadi pembelajaran murid berasaskan kepada kekuatan otak kan. Vygotsky pula murid tu belajar boleh berjaya dan boleh mengikuti pembelajaran dia berdasarkan kepada faktor-faktor sekeliling. Okay? Bukan hanya otak. Okay? Dia dah pandai tapi tanpa sokongan daripada, jadi mungkin dia kurang dia pandai, otak dia bagus, ada pak sokongan daripada sekeliling, orang cikgu dapat rakan, dia kawan yang betul, kemudian dapat bantuan sokongan daripada pihak pengurusan sekolah bagi hadiah dan sebagainya. Itu pandangan Vygotsky. Itulah proses pembelajaran yang akan berjaya bagi seseorang. Okey.
Ini tak apalah, nanti saya share nanti, tolong distribute kepada kawan-kawan. Saya bagi kat Dr. Azhar, nanti Dr. Azhar panjangkan. Kalau nak baca dia panjang. Kemudian dia melihat bahawa memori itu sebahagian daripada daya akal otak minda itu hanya sebahagian daripada faktor yang menentukan kejayaan seseorang. Sebab dia kata ada lagi sistem tulisan dan bilangan, maksudnya kemarahan berbahasa, kemarahan matematik, walaupun masih lagi dalam skop dalam petak kognitif. Ujaran itu maksudnya ujaran ni apa? Ujar Pak Ali. Kata-kata lagi apa lagi? Ucapan-ucapan. Kemudian apa tu? Egocentrik. Sifat ego itu juga boleh menjadikan seseorang itu berjaya. Walaupun kadang-kadang ego itu kita tengok dari perspektif yang tidak bagus, tapi kadang-kadang kerana ego itulah dia boleh menjadi berjaya. Okey, mengikut mengikut acuan yang betul lah. Ego itu maksudnya dia boleh menjadikan kita tu bersemangat. Okey, itu maksud dia, bersemangat untuk melakukan sesuatu cabaran, untuk hadapi cabaran. Sebab semua orang ada ego. Okay? Kalau belajar tentang teori tentang psikoanalisis, kita akan jumpa benda ni, ego, super ego dan id satu lagi. Kalau orang boleh baca tentang belajar tentang psikoanalisis. Okey, dan yang penting dalam teori Vygotsky ni ialah istilah ZPD, Zone Proximal Development, ataupun zone pembangunan proximal. Maksudnya apa? Murid tadi dia dah pandai, walaupun dengan serba kekurangan, tapi bila dapat sentuhan daripada guru yang tadi, yang cikgu tu dah tahu cerita sebenar yang berlaku pada anak dua beradik ni, dia akan bertambah bersemangat ke bertambah hilang semangat murid tu untuk belajar. Itu yang dikatakan bantuan daripada orang sekeliling. Tafsiran kepada zone proximal development proximal maksudnya murid itu dia belajar, mula-mula dia belajar sendiri, mungkin benda-benda yang mudah. Macam kanak-kanak tadi kan, dia ambil Lego dia tu, dia susun tepi dia bina tak? Dia lekat tak? Belum lagi kan? Dengan bantuan orang dia akan mula lekat cantum. Dan bila dia dah nampak cantum, dia akan belajar lagi peringkat yang lebih. Dengan bantuan, dengan tunjuk ajar guru, dia akan lebih lagi dapat menguasai satu kemahiran. Itu maksudnya ZPD tadi, dia buat mula yang mudah, kemudian cikgu bimbing, dia boleh buat lagi. Macam kita bimbing anak kita daripada dia berjalan, kita pegang tangan, akhirnya kita lepas, dia akan berjalan sendiri. Lama-lama dia berlari. Okey, bukan hanya berlari atas kepala kita lagi. Lama-lama kan. Itu antara intipati yang ada dalam teori konstruktivis. Vygotsky ni adalah kategori teori konstruktivis. Okey, yang mempelopori konstruktivis. Apa dia kata? Bila belajar, murid itu tak boleh belajar secara berseorangan. Sebab tu dia kata kena libatkan pelajar dalam interaksi sosial. Dan itulah yang dibuat di negara-negara lain, bukan Malaysia. Di sekolah darjah 1 sampai darjah 6 tak ada buku tulis tu ada, tapi tak payah bawa balik, tak payah kerja rumah, tak ada pun. Dia pergi sekolah hanya semata-mata sosial je. Dia ajar macam mana nak berkawan, macam mana nak berinteraksi dengan kawan, macam mana nak minta tolong kawan, macam mana nak buat sesuatu, aktiviti yang bersama dengan kawan sampai umur 10, 11, 12 tahun. Naik sekolah menengah masih lagi buat benda yang sama. Akhirnya tingkatan 5 tahun, bila dah umur nak masuk ke peringkat pengajian peringkat yang ketiga, kalau peringkat rendah menengah ada peringkat
peringkat yang ketiga, tertiary. Menengah, secondary, primary. Nak masuk ke peringkat yang pengajian tinggi, baru ada peperiksaan sekali. Daripada umur 7 sampai 17 tahun. Okay? Dia ada tentang kesopanan, tentang moral, tentang, dia tak panggil akhlak, dia panggil moral. Okay? Macam mana kita tengok dalam satu video, murid di Jepun diajar macam mana membina kolam. Sekolah rendah, bina kolam, lepas tu warnakan kolam, isi air dan akhirnya mandi dalam kolam yang dia buat. Murid sekolah rendah. Okay, kita ada peringkat dia. Tak boleh kan? Sebab kita kerja, tak tahu apa kita kerja. Ya, saya pun tak kerti nak sebut apa yang kita kerja sebenarnya. Kalau dia murid tu suka masak, dia akan ajar bagaimana murid tu masak dengan cara yang betul. Dari segi kebersihannya, makanan yang betul, makanan yang berzat. Kalau jagung, macam mana nak rebus jagung. Sekolah rendah tu, mungkin masa tu umur dalam 7-8 tahun dia dah ajar survival, cara mengurus diri, macam mana nak berkongsi barang. Tak ada pun TOV 1, TOV 2, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay? Sebab pada mereka pembentukan sosial itulah penting. Sebab tu dia melekat. Kalau sekolah rendah di Jepun contohnya, tak ada pun tukang kebun. Seorang pun tak ada tukang kebun. Murid itulah tukang kebun. Itulah murid. Sampai ke tepi luar sekolah pun dia orang boleh menjaga kebersihan. Tak heranlah kalau jemaah haji, kalau orang dah pergi haji kan, pergi Mekah, kalau jumpa dengan jemaah daripada Jepun, bukan hanya pergi buat haji, tapi menjaga kebersihan tempat haji. Percaya tak? Kan kita ditunjukkan watak orang Jepun ketika Piala Dunia di Qatar gitu kan. Habis satu game, bukan di negara Jepun, di Qatar, tapi boleh titik sampah satu stadium. Sebab pembentukan sosial ketika di peringkat sekolah itulah yang lebih penting pada mereka. Kita pembentukan akademik tu yang utama, tu masalahnya. Dah lah tak seimbang. Dalam falsafah bukan main. Tak kena buang kat saya ni. Duk tutup je. Sebab kita tidak bergerak secara seiring. Benda dah ada, falsafah dah ada, tapi kita dari segi pengamalan kita tidak betul-betul kita hayati. Perkembangan dari segi jasmani. Kita ada subjek pendidikan jasmani kan. Kalau zaman UPS 1 bila sampai darjah 6, jasmani ke mana, apa ke mana, semua subjek tu diambil alih oleh subjek-subjek yang terlibat dengan peperiksaan. Dan paling saya rasa terkilan bila kerana UPS hilang kelas fardu ain waktu petang di kelas kafar. Percaya tak? Betul tak? Sampai kita korbankan benda tu untuk nak kejar keputusan UPSR. Termasuklah anak saya pada masa tu. Kemudian pembelajaran berada dalam zon perkembangan maksimum, maksudnya daripada kita ajar daripada perkara yang mudah yang dia boleh buat sendiri kepada yang lebih mencabar. Sebab tu soalan daripada awal tahun hingga akhir konten kita, kurikulum kita awal tahun lebih mudah berbanding akhir tahun. Tapi masalahnya dalam sistem KSSR kita ni, awal tahun payah, tengah tahun payah, akhir tahun pun payah. Okey? Kemudian apa maksud dia kata menyediakan perancah pengajaran untuk membantu pembelajaran perkembangan. Perancah tu scaffolding tadi lah. Kan bila orang nak buat bangunan kan dia bina, dia buat apa? Scaffolding tu kan hak besi tu, hak bertingkat-tingkat besi tu. Masa dia nak buat apa, nak buat kerja kan, dia nak buat apa, konkrit ke apa kan, dia guna perancah tu lah. Maksudnya nak didik murid, kita kena bantu dia macam tu lah. Macam mana orang buat bangunan guna scaffolding tadi tu. Dia ada satu peringkat ke satu peringkat ke satu peringkat ke satu peringkat, daripada mudah kepada susah. Okey, dan akhirnya murid tu akan boleh bergerak secara sendiri. Okey, itu maksud scaffolding. Baik, dari segi pembelajaran dia, dari segi bagaimana
kognitif itu boleh berlaku dalam konteks budaya tegas yang bermakna dan tertanam. Maksudnya ni bahasa banyak lebih kepada Indonesia sebenarnya ni. Kita buat peraturan di dalam kelas. Bagaimana kita nak memastikan bahawa murid itu sentiasa mematuhi peraturan? Peraturan dalam pembelajaran. Sebelum mula kelas kita, apa yang kita buat? Contohnya, kita bina apa? Persediaan dulu kan? Maksudnya persediaan tu mungkin dari segi baca doa dulu. Okay, kalau guru yang ajar waktu yang pertama biasanya murid itu datang nak cek periksa kehadiran, tanya murid dah makan belum. 10 minit yang pertama tu, yang tu je. Tak perlu taklah siapa bila masuk je, okey siap, buka buku. Kita akan buat latihan. Murid ni pelajar dia tu dah lah naik pasal dia buka buku, kawan pijak kaki pula. Dah lah kena berdiri. Sebab tak dapat duduk. Masuk dalam kelas start tu masuknya kena belajar. Kita tengok murid itu betul-betul bersedia. Bukan kita kena tunggu suruh senyap dulu baru mengajar. Kita kena banyak berinteraksi. Okey, pastikan bahawa sebelum kita memulakan satu sesi tu murid betul-betul dah bersedia. Dan bila murid kita dah bersedia, maka keesokannya benda yang sama akan berlaku. Akhirnya dia akan bina satu satu fahaman. Bila masuk dalam kelas ada apa-apa mesti kena bagi tahu cikgu supaya cikgu tahu keadaan hari itu. Okay? Kalau di cikgu-cikgu di pengalaman orang-orang yang dah pergi melawat sampai ke Finland, sampai ke Norway. Ni cuti kan? Cuti sekolah seminggu kan? Masa break tu, bila nak mula balik ke kelas tu, minggu yang pertama tu cikgu dia tak akan mengajar pun. Dia akan tanya apa pengalaman murid tu sepanjang cuti. Seorang je. Dia tak buka pun buku bahasa Melayu ke bahasa Norway ke bahasa Finland ke untuk mengajar. Dia bagi peluang pada murid untuk berinteraksi dan bercerita apa yang dia alami sepanjang tempoh seminggu ataupun 2 minggu dia cuti. Itu je. Sebab tu konsep membina sosial. Kita membina keyakinan murid untuk bercakap, untuk bercerita. Dan kalau satu hari itu seorang tu lah akan bercerita. Dan murid-murid lain pun akan mendengar. Okay. Ni kita seminggu lepas ni start ni. Kerja sekolah awak mana? Hantar. Siapa anak murid kadang-kadang nak jalan tak berani. Sebab apa? Banyak kerja sekolah waktu cuti. Siap package lagi. Bahasa matematik dengan package dia, bahasa Melayu dengan package dia, bahasa Inggeris dengan package dia. Cuti balik anak saya yang anak 3 kalau balik 7 minggu dapat balik tu tak keluar rumah dah. Sebab nak siapkan kerja sekolah. Cuti 2 hari tu. Okey. Kemudian interaksi sosial menjadi wahana utama perkembangan kognitif. Ini kepercayaan yang ada pada Vygotsky. Maksudnya, kalau kita nak ambil contoh daripada Rasulullah SAW dalam berdakwah, interaksinya apa yang kita boleh bawa, yang kita boleh sebut di sini. Sebab semua punca fahaman ini bermula daripada Rasulullah SAW. Cuma orang putih ni tak mengaku je. Percaya tak? Dia tak mengaku je bahawa itu punca dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengoklah mana-mana teori pun. Okey, sosial. Nabi baik tak dengan kanak-kanak? Dia layan tak kanak-kanak? Kan? Bukan setakat layan kanak-kanak. Ambil kanak-kanak tu jadi anak angkat dia. Dan tambah anak-anak yatim piatu. Okey. Sebab dia percaya bila murid itu dah berkawan, bila dah bersedia untuk bercakap, dah sedia untuk bercerita, dah kenal antara satu sama lain, dah timbul kepercayaan masing-masing, timbul kepercayaan murid pada guru, maka guru itu senang untuk menjalankan tugas. Okey. Habis. Okey.
Kita tengok last sekali. Sikit ni. Okey, yang ketiga, yang terakhir. Bukan slide terakhir lah. Okey, kalau dalam istilah ada dua behavior ni, teori tingkah laku. Dalam teori tingkah laku ni ada dua pelopor dia. Satu dia panggil klasik dan satu lagi dia panggil operan. Kita tengok mengikut mazhab behavior ni rujuk kepada aksi atau reaksi manusia. Haiwan dalam bentuk gerak balas hasil daripada rangsangan atau dalaman atau luaran. Bila sebut gerak balas ataupun rangsangan di sekolah, daripada kita sekolah dulu, daripada peringkat ayah kita dulu, memang dah ada diamalkan teori ni. Contohnya bila hujung tahun, anak kita dulu pun kan, bila hujung tahun cikgu akan buat majlis penyampaian hadiah. Ini sebagai satu dokongan kepada teori ni lah. Bila ada rangsangan, cikgu mengajar dalam kelas, murid kita berjaya buat latihan ataupun jawab soalan, keringat kamu bagi penghar, sebagai satu cara untuk nak menggerakkan ataupun menggalakkan murid itu terus belajar dari semasa ke semasa. Sebab tu dia panggil gerak balas. Tapi manusia, Mak Saleh dia tak uji. Dia buat uji kaji dia bukan pada orang. Satu pada itik, satu pada tikus, satu pada anjing. Dia tak guna kucing. Itu yang agak asing lah bagi kita. Okey, dua tokoh ini, tiga lah sebenarnya, adalah merupakan pemuka bagi teori behaviorisme. Okey, Ivan Pavlov dengan bukan Pavlov, L-O-V, bukan N, itu salah aja. P-A-V-L-O-V, Pavlov. Dengan Thorndike. Seorang lagi adalah Skinner. Okay, kalau di perangkat di global, kalau belajar kat bidang pendidikan, dia tokoh-tokoh ni dia daripada dulu sampai sekarang ni pun macam tu lah. Okay. Dia melihat bahawa tadi otak ataupun kognitif sahaja dalam proses pembelajaran. Vygotsky dia tengok dari segi hubungan persekitaran perlindungan sosial untuk membantu dia belajar. Mari dekat behaviorisme ni dia melihat bahawa hubungan persekitaran dengan tingkah laku dapat membentuk karakter ataupun proses pembelajaran seseorang. Okey. Yang tadi video tadi itu berkait dengan kognitif ke, berkait dengan relate dengan kognitif ke, relate dengan behavior ke, relate dengan konstruktivis. Mana yang lebih dominan? Behavior. Okay? Sebab dia terpaksa berkongsi segala-galanya, dua-dua beradik. Buku dia kongsi, pensel dia berkongsi, kasut dia berkongsi, stokin dia berkongsi, baju, uniform pun berkongsi. Sebab itu adalah proses ataupun itu sahaja laluan benda yang ada dalam diri benda, itulah yang membentuk karakter dia di dalam kelas. Dia jadi cepat marah sebab apa? Dia cepat kecil hati sebab kawan-kawan pilih baju dia berbau,
Sebab dah kawat pagi abang pakai. Dan dia juga merupakan, kerana kemiskinan itu juga menjadikan dia, sebenarnya dia nakal. Nakal ni maksudnya budak-budak lah, sebab dia cepat marah. Yang adik tadi tu, sebab dia pergi sekolah petang, dia nak main bola tak boleh, balik rumah nak makan nasi ikan bilis setahun sehari dalam tim tu kan, sekali setahun dapat makan hari tu. Lepas dia jual nasi lemak tu, satu episod tu dia bakal, dia panjang cerita ni sebenarnya, dia panjang sejam lebih. Dapat beli lauk sarding tu kena bahagi 3, mak satu, ayah abang satu, adik dia satu. Lepas tu adik nak makan lauk ayam pula. Dapat duit nasi minyak, nasi lemak, beli baju, bawa baju dah balik ni, tiba-tiba baju tu terlepas ke dalam sungai. Yang waktu tu air tengah deras mengalir. Baju dia tu dia seronok kan, tiba balik dapat baju baru, esok pakai baju baru, tiba-tiba terlepas jatuh dalam sungai. Dia pandai buat cerita. Okey? Tak dapat pakai baju baru. Okey, seterusnya baik. Hilanglah. Subhanallahul azim. Apa boleh? Dah, tercapuk je. Tarik mula. Tarik balik ialah subhanallahul azim. Okey, pembelajaran ataupun proses pembelajaran tu mengikut Pavlov dengan juga dan Skinner ni ataupun Thorndike ni, proses tu berlaku secara berulang-ulang. Dia menggunakan subjek tikus untuk diuji. Apa yang pembelajaran tikus ni belajar daripada, macam mana tikus ni belajar? Dia pun letak dalam satu kotak. Di sebalik kotak tu dia akan letak satu makanan tikus. Kemudian dia reka supaya bila lapar dia, tikus tu akan tekan satu. Dia buat macam apa? Macam saluran kan. Dia ada macam, bila tekan je makanan tu akan keluar. Jadi tikus akan makan. Bila dia lapar dia tekan, dia akan makan. Dia uji pada anjing. Bila anjing tu lapar, dia akan, anjing bila lapar dia akan keluarkan air liur dia kan. Dia akan pergi ke satu tempat, dia akan buat satu benda, makanan tu akan keluar. Dia nak tengok benda tu berlaku secara semula jadi ataupun latihan. Itu maksud dia. Kita tak sampai, kita nak menguji sampai tahap tu. Kemudian bila pengulangan yang dibuat, maka dia akan dapat lebih hasil kan. Maksudnya kita implement dalam kehidupan murid. Bila murid tu ulang-ulang menyebut, ulang-ulang latihan, kalau menghafal ulang lagi, lama-lama akan jadi ingatan jangkauan dan melekat. Itu asas teori yang dibuat oleh mazhab behavior ni. Dan juga dia kata pembelajaran itu berlaku apabila ada rangsangan dan gerak balas. Sebab apa kita nak datang ke kursus ni? Apa rangsangan yang kita ada, yang kita dapat? Ada dinyanyikan kenaikan gaji tahun depan. Habis itu apa yang sebab cikgu datang ke sini, ustazah datang ke LPG untuk isi kursus ni kali yang ke berapa ni? Kedua kan? Siapa yang terlibat dekat masjid Jumaat Akhir itu? Ada tak? Dah kali yang ketiga lah. Sebab apa kita masih lagi nak datang? Diugut oleh pihak atasan? Ustaz Hem yang ugut. Siapa tak pergi kursus ni, saya tak akan bagi ngajar sampai tamat kontrak. Macam tu? Sebenarnya rangsangan itu, rangsangan itu sama ada daripada dalam diri kita ataupun dari luar. Okay? Jadi murid kita macam tu lah. Bila kita bagi rangsangan, bila kita bagi pujian, bila kita bagi hadiah, dia akan rasa
bersemangat untuk nak pergi sekolah, untuk nak belajar, untuk nak dapatkan lebih ilmu yang perlu diperoleh ataupun perlu dikuasai oleh seorang murid dari semasa ke semasa. Sebab tu bila ada rangsangan kita bagi galakan, kita bagi pujian, dia akan rasa gerak balas dia apa dia? Akan lebih rajin, lebih bersemangat, lebih cepat. Kalau buat kerja lambat, kita bagi hadiah mungkin lebih cepat. Kalau sebelum ni datang sekolah 192 hari, sebab tempoh persekolahan murid wajib ialah 189 hingga 195. Majoriti kita di Malaysia ni setahun 192 hari. Itu dalam akta. Sekolah kita mesti buat tempoh pengajaran, tempoh belajar murid mesti dalam lingkungan 189 hingga 195. Sebab tu yang kata bila cuti kena ganti tu, cuti pilihan raya kan, sekolah kena ganti. Kalau tak cukup, kalau dalam tempoh 189 hingga 195, tak payah ganti lah. Dan sebab tu di sekolah dia ada cuti peristiwa. Pernah dengar kan? Yang kena ganti hari Sabtu tu. Okay? Sebab itulah sebab kita tak cukup hari persekolahan. Sebab tu yang dikatakan cuti peristiwa. Kalau cuti tu walaupun cuti tapi masih dalam lingkungan tu, tak payah ganti lah. Macam cuti ni, cuti sekolah ni, memang dah termaktub dalam kalender setahun, takwim setahun kita tu, tak payah ganti. Ada orang cuti seminggu tu kena ganti pula. Nah, ya kita. Tapi kita tak ganti. Lepas ni sekolah tak payah ganti walaupun ada seminggu sini kan, sebab ini tugas rasmi dan tugas hakiki kita. Okey, yang pertama yang mempelopori teori behavior ni adalah Ivan Pavlov. Dia uji pada anjing. Bila dia keluar idea tu, maksudnya dia nak makan, dia akan usahakan supaya dia dapat makan dengan cara tu bunyikan loceng. Dia gunakan rangsangan loceng. Rangsangan tak terlazim, rangsangan terlazim, gerak balas terlazim, gerak balas terlazim, tak terlazim dan lazim. Okey, bila dia buat, mula-mula mungkin tak dapat lagi. Bila lama-lama dia buat, bila dia buat sekali dia dapat, bila dia buat sekali dapat. Bila dia dapat dia akan buat tindakan menggunakan loceng, dan akhirnya dia akan jadi dia biasa. Itulah yang kita terjemahkan dalam latihan yang berulang-ulang akan menjadi lama-lama akan jadi amalan. Okay? Bukan senang nak latihan nak semayang 17 rakaat 5 waktu sehari ya. Kalau tidak ada rangsangan, tidak ada, macam puasa kan. Puasa kita sentiasa bergerakkan, lama-lama dia akan jadi satu tabiat yang akan jadi amalan. Okey, daripada kajian Pavlov ni, dia melihat bahawa sesuatu gerak balas ataupun respon baru yang berlaku berperekat-perekat akan lebih mudah untuk dia buat di hari yang berikutnya. Okey. Kemudian bunyi loceng itu yang berlainan nada, tetapi anjing masih mengeluarkan air liur, menunjukkan organisme telah terlazim dengan dikemukakan sesuatu rangsangan. Tak terlazim, walaupun bunyi loceng yang berbeza, walaupun hadiah yang berbeza, walaupun kata-kata rangsangan yang berbeza, tapi gerak balasnya akan jadi gerak balas, maksudnya respon murid itu akan jadi lebih lebih meningkat, amalan itu, maksudnya dari segi amalan itu akan jadi lebih lekat, lebih kekal. Okey. Apa implikasi teori Pavlov ni ataupun Skinner dan juga Thorndike ni dari segi gerak balas, rangsangan, gerak balas. Dari segi rangsangan, gerak balas, macam mana kita nak implement?
guru. Yang pertama, guru kena sedari kata rangsangan 14 kaitan yang boleh dilazimkan, yang boleh dilakukan, yang boleh dilatih, yang boleh dipraktis ataupun praktik untuk memastikan pelajar buat kerja dia. Buat kerja dia. Maksudnya belajarlah. Kemudian dari situlah kita guru tu akan mengukuhkan pembelajaran tu dengan latihan. Semakin kerat rangsangan dengan sesuatu gerak balas, semakin kukuh gerak balas terlazim itu. Maksudnya lagi lama kita, lagi banyak kita bagi rangsangan, lagi banyak kita bagi galakan, maka murid itu akan lebih bersedia untuk menghadapi pelajaran dia yang seterusnya. Dalam hal ini juga dia selain daripada rangsangan dan bentuk pujian, jangan lupa dalam rangsangan dalam bentuk dendaan. Kedua-duanya memberi rangsangan yang positif, rangsangan yang negatif. Kena ada. Bukan hanya rangsangan dalam bentuk ucapan hadiah penghargaan, hadiah sebagainya. Dendaan juga sebenarnya kena ada. Bagi gerak balas yang negatif. Maksudnya rangsangan ni apa, gerak balas yang tak betul, kena ada dendaan. Sebab tu denda di sekolah sepatutnya sama naik dengan rangsangan, kena ada. Okey, ni nak cikgu nak denda murid dah tak boleh, nak watang murid dah tak boleh. Kita dulu kena watang sampai pecah-pecah watang, baru boleh diri macam ni. Okay. Tu di sekolah balik umur bukan setakat watang, kayu api kena lagi. Bayangkan kayu api Saya pernah dihukum oleh ayah saya. Pada masa sekarang nampak zalim, tapi pada masa tu patutlah buat macam tu. Okey? Sebab kes mandi sungai, maghrib tak naik lagi, tak balik lagi. Bila habis azan dah baru sampai rumah. Belum sampai masuk pintu pagar tu, kayu api dah melayang, dah berterbangan di atas awan. Nasib baik sempat tunduk, kalau tidak aku dah innalillah pada masa tu. Okey? Sebab ayah saya membentuk saya, sebab saya anak tunggal lelaki dalam keluarga. Sebab tu dia kena buat macam tu mungkinlah. Kalau tak buat macam tu, aku tak jadi macam ni. Okey? Tapi masa tu tengok dalam perspektif anak sebagai satu benda yang sangat keras. Nak kamu kena belajar dengan mok pula. Sebab lepas balik tu nak pergi lagi kan. Dah balik dah, waktu sekolah nak main, kejar-kejar dalam sungai kan. Sebab ni di kampung satu dalam sungai tu. Sungai tu bukan sungai air gantung pada air hujan, dia macam pari kan. Dia sungai buatan. Di Kedah kan sungai untuk alih ke kawasan sawah badi kan dia buat kan. Jadi air tu boleh dikawal. Tali air. Di tali air tu dia ada pintu air. Pintu air tu boleh masuk belah ni, keluar belah sini. Jadi kejar apa ikut dalam tali kau, lubang apa? Kau tanduk tu lah. Tu jadi galik lah. Okey? Siapa orang Islam tak dengar. Bukan tak dengar, bawa tak dengar. Bak tak habis lagi pusingan. Seorang jadi tukang kerja, 7 orang tukang lagi. Jadi nak habis ke 7 orang tu lah tu. Sampai garis tu. Tapi sakit takat hari tu je lah. Rangsangan dalam bentuk dendaan. Kalau tak buat macam tu, mungkin tak begitu esok jadi pula. Betul tak? Jadi logiknya itulah rangsangan yang diberikan oleh ayah saya dalam bentuk kayu api kepada saya. Mak saya pula nak tahu rumah, sambil-sambil nak makan tu kena cubit lagi, kena pulas telinga lagi. Okay. Ada 15 rangsangan zaman dulu yang diberikan oleh guru di sekolah. Okay. Yang pertama, sifir tak ingat, dia atas kursi. Lagi tak ingat, dia atas meja. Kerja tak siap di sekolah, kena buat latihan di tepi longkang sampai siap, baru boleh masuk. Kena tarik ni, sideburn ni. Kalau tak sudah kerja kan, kena tarik. Bayangkanlah sementara nak cabut rambut di sideburn tu, bayangkan air mata. Yang paling pedih di sini kena cubit usap macam-macam. Kalau perempuan, cikgu baik sikit. Habis sangat cikgu perempuan sama pelajar perempuan dia cubit je.
Okey? Masalahnya tak habis kat sekolah tu masalahnya. Bila balik kat rumah tu kena lagi. Okey? Tapi sekarang ni kalau anak cerita pada mak ayah, dia kena denda. Mak ayah pula pergi denda cikgu. Bawa rotan pergi rotan cikgu. Jadi kita dah dah kelam kabut sekali dah sistem pendidikan kita di sekolah harian biasa lah, maksud saya di sekolah kebangsaan. Jadi kita cubalah kita sebagai generasi yang yang kemudian ini daripada kami, daripada ustaz tu, kita perkasakan mana yang baik kita perkasakan, yang tak baik tu kita cuba perbaiki. Sebab kita nak lahirkan generasi yang lebih hebat, lebih kuat, lebih kita panggil perkasa di masa akan datang. Berapa dah? Habis dah? Okey. Tadi pelaziman klasik. Yang ni opera. Boleh sikit lagi? Baik, dalam opera ni dia panggil ada perubahan tingkah laku secara spontan, diteguhkan oleh ganjaran atau dilemahkan melalui hukuman. Maksudnya benda yang murid buat itu baik, kita akan bagi ganjaran. Benda yang negatif kita akan bagi hukuman, supaya yang negatif itu tidak berlarutan dibuat oleh murid itu je. Lazimah opera ini ada pengukuhan, dia ada penghapusan melalui hukuman. Okey? Itu je. Mudah je. Pengukuhan ni maksudnya kita buat pengukuhan kepada murid. Okey, awak jawab ni dah bagus. Kalau awak buat gini lagi baik. Itu maksudnya awak jawab macam ni dah bagus. Tapi kalau jawab lagi macam ni, tambah sikit lagi 23 ayat ni ataupun 23 contoh karangan kan. Buat olahkan karangan ni jadi macam ni. Akan lebih baik. Okey? Bagus kataan daripada ungkapan-ungkapan okey bagus. Tanya, itu semuanya sebagai satu pengukuhan apa yang murid kita lakukan ataupun hasil daripada murid buat apa yang kita suruh. Hukuman pula dua, iaitu hukuman persembahan atau hukuman yang penyingkiran. Apa maksud dia? Yang persembahan ni macam mana? Yang penyingkiran macam mana? Susah juga nak kabar ni, nak beritahu dia. Hukuman tapi persembahan. Takkan nak kena buat persembahan hukuman di atas. Dia apa? Dia dapat perhimpunan. Okey, dalam konsep ni ada hukuman yang boleh hukuman tu boleh kita hukum benda tu akan lebih baik. Kalau pelajar kita buat karangan, mungkin kita komen dari segi komen tu, dan murid tu buat bagi penulisan dia tu, hasil dia tu kepada yang lebih baik. Kalau penyingkiran ni dia akan berhenti terus. Contohnya tingkah laku dalam bentuk tingkah laku yang buruk lah contohnya. Baik, pelakon yang tidak diberi penugasan akan lupus dengan sendirinya. Maksudnya tidak ada galakkan. Okay? Tidak ada galakkan. Maksudnya murid buat, kita buat tak tahu je. Lama-lama dia akan pedak kan? Rasanya tidak dihargai. Okey. Jadi dalam teori ini, kalau ada pengulangan, dia akan jadi lebih baik, lebih meningkat pembelajaran murid. Jadi guru kena menggunakan pelbagai cara untuk memastikan bahawa murid sentiasa menerima galakan dan sentiasa bersedia, sanggup ataupun bersedia untuk cabaran-cabaran yang lebih
yang lebih lebih mendatang, lebih hebat ataupun lebih banyak yang akan dilalui, sebab daripada awal tahun hingga akhir tahun pembelajarannya makin bertambah dan juga makin payah. Tak ada sukatan yang dibuat lebih payah dulu senang kemudian kan. Dia mudah dulu baru ke susah. Okay? Sebab tu bila kaedah belajar tu dia menghafal daripada satu ayat kepada dua ayat, makin lama makin banyak. Sebab itu tadilah proses pembelajaran tu kena bermula daripada peringkat sikit banyak mudah kepada susah. Rangsangan yang diberikan oleh seorang guru dalam teori behavior ni akan merangsang, akan menjadikan murid itu lebih rasa nak belajar, nak pergi sekolah dan sebagainya. Okay? Saya pergi sekolah di Hulu Terengganu sebab dia sekolah-sekolah tu dia berpakat buat kajian. Di salah satu sekolah tu macam mana nak sebab masalahnya adalah murid tak datang ke sekolah. Sejak daripada PKP 80%, tak sampai 85-89%. Jadi dia buat bentuk ganjaran tadi tu. Murid yang datang awal dia akan bagi star tanpa dekat buku. Bila cukup dia tempoh, dia akan bagi satu kupon pergi KFC. Jadi kalau lah semua tu datang awal, jenuh cikgu sekolah tu. Kalau 300 orang, 300 semua datang awal pada bulan tu, rasa 2 tanah cikgu kosong. Tapi tak apalah, sebab bila dah buat kan dah biasa, sekali dua, seorang dua mungkin lah, seorang dua tu dapat lah, lama-lama dah jadi budaya, habislah kan. Hadiah tu sudah bukan lagi hadiah tu yang dilihat oleh murid, tapi budaya yang dibina oleh sekolah tu akan menjadi ikutan, dia akan jadi satu amalan kepada mereka, di sekolah tu. Okey, ada soalan-soalan nak tanya? Ada dalam periksa patutnya kena buat peperiksaan. Habis saya kursus buat periksa, mari periksa, lulus kita bagi CJ. Okey, lepas dapat CJ dapat naik gaji. Kalau tak ada apa-apa, saya harap Profesor saya Sabda Petani dapat mengisi ruang-ruang kosong yang ada, walaupun masih banyak kelemahan daripada pihak saya sendiri. Saya minta maaf, minta ampun. Apa yang saya sampaikan ini sebagai satu perkongsian kita bersama untuk sama-sama kita menjalankan tugas di tempat masing-masing. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ceramah bagi kata dari pembelajaran ada dia dan presentasi sini lah. Jadi kita